Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat menjalani ibadah puasa. Hari ini merupakan hari yang ke-7. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam sesi kali ini bersama-sama Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Berseri. Dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis bagi tuition online dalam Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu akan meneruskan sesi kuliah kita bagi mata pelajaran Pengajian Am Semester 2 900 Palang 2. Pada hari ini cikgu akan berikan tumpuan sambungan daripada sesi yang lepas yang mana telah cikgu bicarakan. Cikgu kongsikan bersama-sama bahagian C, bagaimana kita menulis esei, tetapi bergantung juga kepada kebijaksanaan calon untuk mengolahkannya. Dan pada hari ini kita bertemu lagi bagi mata pelajaran Pengajian Am bahagian B yang mana kita akan kupas bersama-sama nanti, iaitu linear kepada bukan linear yang akan menyumbangkan sebanyak 20 markah kepada para pelajar. Baiklah, diminta para pelajar pada hari ini sudah bersedia dengan kertas graf, ya, bersama-sama kertas graf, ya, dan juga kalkulator, pensel warna ataupun highlight, dan juga soalan modul yang telah diberikan oleh cikgu anda. Pastinya sama, ya, soalan modul untuk bahagian B, linear kepada bukan linear. Baiklah, cikgu akan mulakan pada hari ini Pengajaran Am Semester 2 bahagian B, linear kepada bukan linear sebanyak 20 markah dengan memberikan panduan kepada para pelajar terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin menguasai bahagian B, dan cikgu selalu memberikan tumpuan khususnya kepada pelajar-pelajar yang agak sederhana dan juga agak lemah dalam pengiraan. Biasanya terdapat pelajar yang allergic terhadap data-data yang diberikan di dalam soalan, maka berikan tumpuan. Dan pelajar-pelajar yang pandai, biasanya pelajar aliran sains, mereka tidak mempunyai masalah untuk bahagian B kerana mereka ada yang mengambil matematik. Jadi kemahiran menguasai matematik itu perlu untuk bahagian B. Kerana cikgu dah terangkan pada sesi yang lepas, Pengajian Am merentas disiplin ilmu. Hari ini kita aplikasikan ilmu dalam bidang matematik untuk bahagian B. Panduan kepada calon yang pertama iaitu mengenal pasti kehendak soalan. Sama ada soalan tersebut graf yang sesuai atau carta yang sesuai. Yang kedua, garis kata kunci dalam soalan dengan menggunakan highlight ataupun pensel atau pen selepas perkataan menunjukkan. Dan yang ketiga, membina jadual secara ringkas tetapi lengkap. Ya, maksudnya tujuan jadual ini dibina untuk kita memudahkan kita memungut data. Tak perlu garis cantik-cantik, kemas, kemudian padam dan sebagainya. Buang masa kerana
masa agak singkat untuk kita menjawab soalan bahagian ini. Dan seterusnya yang keempat, membaca petikan dengan teliti sambil memungut data untuk diisi dalam jadual. Kerana terdapat sesetengah pelajar yang membaca petikan terlebih dahulu. Sebaliknya kita baca dan kita bina jadual serentak untuk kita dapatkan data. Setelah kita dapatkan data, kita buat semakan data. Ya, mungkin nanti ada cikgu akan berikan konsep media dan juga beberapa fokus tumpu yang harus diberikan perhatian oleh para pelajar. Kemudian barulah melukis graf atau carta mengikut kehendak soalan. Ya. Dan cikgu cadangkan di sini, ya, masa yang untuk calon menjawab atau para pelajar menjawab atau membuatkan latihan di rumah ialah 35 minit hingga 40 minit. Tetapi kalau kita dapat mengurangkan masa 30 minit, maksudnya lagi baik. Ini sebagai garis panduan kepada para pelajar, khususnya calon-calon STPM. Baik. Yang berikutnya selalu cikgu tekankan, ya, tak kenal maka tak cinta. Untuk hari ini, cikgu berikan panduan pemarkahan. Apabila kita menjawab sesuatu soalan, markah itu amat penting. Ya, dalam normal yang baharu, kita perlu belajar, ya, untuk ilmu. Kerana ilmu itu yang akan kekal dalam diri kita. Maka kita harus tahu ilmu tentang perincian pemarkahan ini. Ya, pertama, dibahagikan kepada, ya, pengkelasan angkubah sebanyak 6 markah ataupun dipendekkan PA. Yang kedua, kesesuaian teknik KT juga 6 markah, ketepatan isi KI 6 markah dan kekemasan KM sebanyak 2 markah. Maka jumlah markah keseluruhan ialah 20 markah. Dapat, ya? Anak pelajar sudah bersedia? Maka ini ialah panduan perincian pemarkahan. Seterusnya, inilah, ya, bagaimana pengkelasan angkubah, ketepatan teknik, ketepatan isi dan kekemasan diambil kira. Yang telah cikgu merah-merahkan ini, inilah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar disebabkan oleh kecuaian. Maka item-item dibahagikan kepada A, B, C, D dan E. Baik, kita lihat pertama. A ialah salah media. Maka apabila calon ataupun pelajar salah media, contoh, soalan menghendaki carta yang sesuai. Tiba-tiba calon tidak membaca soalan dengan teliti, calon melukis graf yang sesuai. Maka kita rujuk di sini 1 markah, maka kita akan ambil balik jadual nanti yang akan membantu calon untuk mendapatkan markah. B, item B iaitu maklumat salah, tiada tajuk, salah tajuk. Ini ialah perincian markahnya. Maka calon akan hilang banyak markah di sini. Yang kedua, tiada tahun pada tajuk, tiada tempat, juga kehilangan banyak markah. Tapi biasanya jarang calon melakukan kesilapan ini. Tiada petunjuk, petunjuk pada muka surat lain juga jarang dilakukan oleh calon. Dan seterusnya yang keempat, ini kerap dilakukan oleh para pelajar. Tiada peratus, unit dipaksi, jumlah besar atau tiada label. Nanti cikgu akan jelaskan apabila kita mula mempraktikkan untuk melukis graf yang sesuai atau carta yang sesuai. Begini perincian markahnya. 5. Salah peratus, unit dipaksi, jumlah besar, label tidak lengkap. Ini juga dihukum markah dia seperti ini, ya. Okey, cikgu tidak mahu menjelaskan perincian dengan lebih mendalam kerana calon boleh melihat di skrin yang telah disediakan. Sumber tidak lengkap, maksudnya calon menyalin sumber daripada soalan tu kurang lengkap. Okey, bahagian item C. Yang kedua, tiada sumber, calon tidak menulis sumber. Tiada atau salah nisbah jejari pada aplikasi. Ini bagi carta pi bandingan nanti, ya. Dan item D, perbezaan sektor. Cikgu warnakan sini supaya para pelajar mendapat markah penuh bagi jika warna sepenuhnya. Ini yang perlu direbut oleh para pelajar. Jika berlorek sepenuhnya, bermaksud nanti cikgu akan tunjukkan. Lorek ini calon tidak mewarnakan, adalah tidak adil kepada calon yang mewarnakan dengan calon yang melorek, tapi markah dia diberi sama, ya. Maka dia dapat 17/20.
Dan yang ketiga, jika menggunakan gabungan warna dan juga lorekan. Contoh nanti ada bar yang diwarnakan dan ada juga bar yang dilorekkan. Maka markah dia adalah 16. Ya? Dan yang terakhir, jika menggunakan abjad atau angka. Ini bagi calon yang ketika di saat-saat akhir dah, ya, tidak sempat, maka labelkanlah, ya, A, B, C, D, tak ada masalah untuk dapat 14 markah. Ya? Okey, cikgu akan terangkan baik di sini. Sekiranya salah media, kita akan rujuk kepada E. Ya, rujuk kepada E, iaitu kita akan melihat bagaimana markah jadual tadi diberikan markah. Tidak ada dikatakan di sini lukis jadual cantik-cantik dan menarik, ya, para pelajar, anak-anak pelajar, tetapi jadual itu mestilah lengkap walaupun berbentuk hand drawing. Maka jadual yang lengkap kita dia akan diberikan tajuk, butiran, sumber dan markahnya adalah 5. Juga membantu bagi calon yang salah media. Ya. Dan jadual tanpa tajuk memang tak ada markah. Ya, tajuk, unit, data, label yang tidak lengkap kita diberikan 3 markah, dan ada tajuk tetapi terdapat perkataan yang dalam tajuk itu salah, maka 4 markah. Peringatan kepada para pelajar, ya, calon STPM, tajuk tidak menghidupkan label yang tiada atau salah. Bermaksud nanti apabila calon menulis tajuk itu betul, tetapi label di dalam graf itu tiada, maka tajuk tadi tidak boleh menghidupkan label yang tiada. Jelas, para pelajar? Alhamdulillah, kita teruskan, ya, untuk bahagian ini. Dan biasanya jenis-jenis media yang perlu difahami dan dikuasai oleh para pelajar, kita berikan di sini. Pertama, biasanya soalan bahagian B linear kepada bukan linear, ataupun juga dikenali sebagai A, B, K, alih bentuk komunikasi. Terdapat dalam soalan peperiksaan, iaitu soalan yang ke-5 dan soalan yang ke-6. Maka di sini ada 2 soalan. Calon dikenaki menjawab 1 soalan sahaja. Ya. Dan jawapan calon mesti dilukis di dalam kertas graf. Kertas graf berukuran 18 darab 22. Bermaksud arah ini ialah 18, ya, arah melintang, ya, arah yang vertikal ini 22. Ya, dan kertas graf ini para pelajar akan dibekalkan bersama-sama dengan kertas soalan. Ya, jadi ada 2 bahagianlah, muka surat depan ataupun belakang. Ya, kalau pelajar salah buat di depan, boleh buat di belakang. Ini salah satu sampel yang cikgu boleh tunjukkan di sini. Ya, contoh kertas graf. Baik. Dan seterusnya, bahan media grafik yang biasanya diuji, ya, dalam peperiksaan ialah graf garis. Biasanya graf garis ada 3 sahaja. Cuma cikgu letakkan di sini 4 dengan meletakkan graf bar gabungan, iaitu graf garis compound. Nanti cikgu akan tunjukkan graf garis komponen, graf garis memesong dan graf garis bersama-sama dengan graf bar dinamakan graf gabungan. Ya. Yang seterusnya ialah graf bar. Graf bar juga ada 4 jenis, tapi cikgu letakkan di sini 5, iaitu graf bar compound, graf bar komponen, graf bar cermin ataupun piramid, ada juga dikatakan berpasangan, dan juga graf bar memesong serta graf bar gabungan. Yang ini bermakna nanti graf bar bergabung dengan garis. Yang seterusnya, para pelajar, ialah 2 jenis carta pai, iaitu carta pai bandingan dan carta pai bertingkat. Cikgu suka juga, ya, biasanya menggunakan carta pai tung kerana berbentuk seperti silinder, iaitu berbentuk tung. Ya. Itulah antara media-media yang akan disoal, dan cikgu akan berikan di sini konsep media supaya para pelajar boleh memahami konsep media berdasarkan kepada I love you. Oh, ya. Oh, ini cikgu suka ambil, ya. Dalam kalangan pelajar cikgu ada pelajar Chinese, ya, pelajar-pelajar Chinese berbangsa Tionghoa. Selalunya bila cikgu berikan jawapan, oh, dia suka kata, oh, so cikgu dapat idea itu, I love you,
O. Ya, kita ikuti bersama-sama bentuk I love you O untuk konsep media kita pada hari ini. Baik. I ialah catapai bertingkat ataupun catapai tung. Konsepnya seperti I. Ya. Yang seterusnya, konsep L. Ya. Baiklah, para pelajar, konsep L ini biasanya melibatkan graf, ya, graf garis, okey. Graf bar, graf garis compound, bar komponen dan juga garis komponen. Cikgu tidak letakkan di sini graf bar piramid atau graf bar berpasangan atau cermin. Dia juga konsep L, ya, para pelajar, tetapi L itu ada bias. L, satu L yang tepat, satu L yang terbalik. Juga konsep L. Baik, yang seterusnya kita lihat juga konsep U, ya. Apabila dua item bertemu ataupun dua bentuk graf bertemu, maka dia akan jadi berbentuk U, iaitu graf bar dan juga graf garis. Maka konsep medianya ialah bar gabungan. Berarti konsepnya ialah U. Bila kita lakarkan di atas kertas graf nanti berbentuk seolah-olah seperti huruf U. Dan yang terakhir ialah konsep O. Ya. Konsep O ialah konsep carta pai bandingan. Carta pai bandingan. Ya, biasanya carta pai bandingan ada satu yang kecil, ada satu yang besar. Kita lihat kepada jumlah yang diberikan di dalam soalan. Boleh? Para pelajar, hari ini dapat konsep baru. I love you. Oh. Ya, jadi cikgu teruskan bagi kita analisis beberapa soalan yang selalu dikemukakan dalam peperiksaan dari 2013 hingga 2019 ulangan. Untuk pengetahuan semua, khususnya mungkin yang tak biasa dengan STPM, untuk semester 2 kita ada ulangan, ya. Baik. Lihat soalan di sini, 2013, graf bar komponen. Cikgu slashkan di sini ataupun cuba palangkan graf garis komponen. Nanti kita lihat apa perbezaannya. Seterusnya, garis compound. Okey, 2013 ulangan, garis compound, bar compound bersama bar memesong berkelompok. 2014, graf bar komponen, garis komponen, bar berpasangan ataupun piramid ataupun cermin. 2014 ulangan, graf gabungan dan graf garis compound. 2015, okey, baiklah, graf bar berpasangan, cermin atau piramid bersama-sama catapai bertingkat. Cikgu tak mau baca keseluruhan, cuma boleh faham, lihat di sini anak pelajar supaya lebih faham apa yang harus kita berikan tumpuan ialah teknik sebentar lagi, ya. 2015 ulangan, graf bar memesong berkelompok, graf bar gabungan. 2016 catapai berbanding, graf bar berpasangan. 2016 ulangan, graf bar komponen, garis komponen, bar berpasangan. 2017 graf bar compound, graf garis compound dan juga bar memesong, ya. Tapi tidak berkelompok, iaitu tunggal, ya. Nanti kita lihat. 2017 graf bar gabungan dan carta pai berbanding ataupun carta pai bandingan. 2018 graf bar compound, garis compound, bar memesong tapi berkelompok. 2018 ulangan, graf garis memesong dan graf garis komponen atau bar komponen. 2019 carta pai bandingan, graf bar komponen atau garis komponen, dan ulangan tahun 2019 graf bar compound, garis compound ataupun graf bar komponen dan garis komponen. Baik, cikgu baca secara laju sebab cikgu pasti semua guru telah pun memberikan penerangan kepada para pelajar, dan apa yang cikgu ingin berikan di sini, jadikannya sebagai satu nilai tambah untuk mengulang kaji bahagian B, ya. Baik. Dari segi analisis berbentuk jadual, kita nampak kekerapan harus diberikan tumpuan oleh para pelajar ialah graf bar. Graf bar dan juga graf garis. Kerana kita lihat di sini kekerapan graf bar komponen dan juga kekerapan graf bar dan juga graf garis, ya. Compound dan komponen. Cikgu tidak menganalisis secara detail ataupun teliti kerana cikgu sudah pasti, yakin dan percaya, ya, cikgu-cikgu di sekolah telah pun memberikan analisis ni kepada para pelajar. Baik.
Bersama-sama dengan cikgu pada hari ini, kita jadikan sebagai ulang kaji. Ulang kaji pada hari ini, cikgu akan berikan tumpuan kepada graf bar compound dan graf garis compound. Ya, cikgu pasti ada pelbagai teknik yang telah diberikan oleh guru masing-masing untuk anak-anak pelajar membina graf. Hari ini cikgu kuliahkan ini sebagai satu perkongsian ilmu untuk tokok tambah. Yang mana terkurang ambil, yang mana terlebih kita berkongsi bersama-sama. Konsepnya perkongsian ilmu. Baik, bagaimana kita nak mengenal pasti graf bar compound dan graf garis compound? Kita ada dua soalan, soalan 5 dan soalan 6. Dan setiap soalan tersebut, para pelajar, kita ada kata kunci dalam soalan tersebut. Baiklah, antara contoh cikgu beri di sini, kata kunci bagi graf bar compound ya, dan juga graf garis compound ialah perkataan bilangan, kuantiti, perubahan. Mengapa cikgu merahkan perkataan perubahan? Kerana kadang-kadang ya, untuk soalan yang ada perubahan, boleh jadi soalan tersebut lebih sesuai untuk graf garis. Kita lihat nanti apa perbezaannya. Ya. Kemudian terdapat nilai, bentuk peratus atau bentuk RM dan sebagainya. Ya. Pengkelasan, perbelanjaan, perbandingan. Dan sebagai tips kepada para pelajar pada hari ini, lihat di dalam soalan, biasanya perkataan ini berada ya selepas perkataan menunjukkan. Selepas perkataan menunjukkan, di dalam soalan peperiksaan biasanya ada perkataan-perkataan ini. Menunjukkan bilangan, menunjukkan kuantiti, menunjukkan perubahan, menunjukkan perbelanjaan, menunjukkan perbandingan. Boleh faham para pelajar? Baik, kita teruskan pada hari ini. Yang seterusnya, beberapa contoh soalan yang pernah dikemukakan berbentuk begini. Semua soalan akan bermula begini ya, anak pelajar. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan. Tadi cikgu dah kata, selepas perkataan menunjukkan di sini, ada kata kunci. Maka apabila anak-anak pelajar membaca soalan, fokus tumpu kepada perkataan kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Ya? Baik. Dan seterusnya, contoh yang kedua, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, ekspor dan import Malaysia. Cikgu tak baca habis soalan. Ya? Dan soalan yang ketiga, cikgu ambil selepas saja kerana perkataan berdasarkan maklumat ini memang terdapat di dalam soalan. Ini sudah soalan bocor lah ya. Tapi ambil selepas perkataan ini. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan calon. Ini antara beberapa contoh kata kunci yang terdapat di dalam soalan bagi para pelajar untuk mengenal pasti sama ada graf bar compound atau graf garis compound. Baiklah, para pelajar sudah bersedia dengan kalkulator, kertas graf, pen, pensel warna. Kita teruskan ya. Hari ini dengan untuk mengenal pasti kata kunci dengan kaedah fokus tumpu ya. Cikgu kongsikan bersama-sama. Pertama, soalan perbincangan kita pada hari ini ya, para pelajar ya, cikgu bacakan bersama-sama. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia. Cikgu merahkan di sini, ini dinamakan butiran. Selepas perkataan menunjukkan mengikut sektor. Anak-anak pelajar, tips. Apa-apa sahaja perkataan mengikut ataupun terdapat perkataan negeri-negeri terpilih mengikut, semua kita letakkan dia sebagai petunjuk. Petunjuk.
warna biru ni. Bagi tempoh tahun 2010 hingga tahun 2012. Baik. Apabila kita dapat soalan yang nak belajar, kita terus bina tajuk. Ya, tajuk. Kita bina tajuk terus. Okey, bagaimana kita membina tajuk? Maka di sini ada tajuk kita nanti, kata kunci perbelanjaan pembangunan. Dan seterusnya, kita fokus tumpu tadi mengikut sektor dan tempoh ada di dalam soalan. Maka fokus tumpu nanti khususnya kepada para pelajar yang agak sederhana dan lemah dalam pengiraan. Ya, maka berikan tumpuan kepada perkataan meningkat, bertambah ataupun menokok sebanyak. Lihat data tersebut sama ada perlu ditambah atau perlu ditolak. Yang kedua, menurun, berkurang, menjunam ataupun apa-apa yang perkataan sinonim sebanyak maka perlu ditolak. Tengok keadaan soalan ataupun perlu ditambah. Sekiranya para pelajar nampak soalan sebanyak, ambil soalan tersebut. Ataupun meningkat kepada, meningkat menjadi, ambil. Semua perkataan-perkataan ini harus ditumpu, fokus tumpu. Ya, para pelajar terdapat di dalam petikan. Dua perkara, di dalam soalan dan di dalam petikan. Berikan tumpuan, sama ada perlu ditambah atau perlu ditolak. Maka para pelajar akan dapat mencari data dengan lebih cepat. Ya. Seterusnya, bina, ya, daripada soalan, bina tajuk. Bagaimana nak bina tajuk? Tajuk mesti huruf besar. Ya, mesti huruf besar atau uppercase. Di sini cikgu berikan sedikit tips. Dalam tajuk mesti ada 3 perkara ini. 3 perkara. Iaitu BTT atau TTB. Apa itu BTT? Butiran. Butiran terdapat selepas perkataan menunjukkan tempat. Mesti ada. Dan seterusnya tempoh. Ataupun T, tempat, tempoh, butiran. 3 item ini mesti terdapat di dalam soalan. Baiklah, daripada soalan tadi, kita terus bina ya, tajuk. Kita bina tajuk, sekarang para pelajar bina tajuk daripada soalan ini. Sekejap ya, boleh dapat? Baik, bina tajuk, ada tempat tak? Tempat maksudnya apa? Kerajaan Malaysia, maka tempat ambil, tempoh dah ada, mengikut sektor dah ada. Baik, sekarang para pelajar lakarkan terus tajuk. Tajuk, okey, begini. Ya, tajuk huruf besar. Okey, ada tempat, ada butiran atau perkara dan juga ada tempoh. Baik ya. Setelah lakarkan tajuk, ya, para pelajar terus ya, cikgu tunjukkan di sini ya. Baik. Apabila kita telah tulis tajuk ya, biasa tajuk letak di tengah-tengah, ada Malaysia. Okey, Malaysia, okey, perbelanjaan sampai habis ya. Sampai habis sana dapat tulis sampai habis di tengah-tengah. Bersama-sama ini terus para pelajar lakarkan jadual secara ringkas. Macam ni saja. Hand drawing. Tak cantik, tidak ada masalah para pelajar. Tetapi kita nak betul. Ya. Tadi cikgu dah kata ada berapa tahun dalam soalan kita? 2010 hingga 2012. Maka di sini kita terus buat tahun. Di sini sektor. Ya, di sini kita ada tahun okey, kita ada tahun 2010, 2011 dan juga 2012. Lakar terus. Guna hand drawing pun tak apa. Kalau guna ruler nanti takut anak pelajar selalu ya, sekejap padam. Ya. Untuk di sini para pelajar tak perlu garis. Ya, cikgu perlu garislah di sini sebab tidak ada garisan. Dalam kertas sudah ada garisan. Ya, pelajar garis dari atas ke bawah sahaja. Nanti bila kita baca fokus tumpu itu, letakkan terus di sini data kita. Okey? Perkara tadi ambil perbelanjaan. Pembangunan. Cuba buat ringkas-ringkas. Dalam apa?
Kita lihat nanti dalam apa, juta ke, tan metrik ke dan sebagainya. Biasa perbelanjaan dalam RM juta lah, tak cantik. Ya. Nanti sumber dah habis, letak di bawah ni. Boleh para pelajar? Sudah lakar jadual secara ringkas, ya. Tajuk sudah ada, bagi lengkap. Cikgu tulis tak lengkap lah di sini ya. Ya, cikgu nak cepat. Dapat? Baik. Seterusnya, tajuk tadi boleh terus dilakarkan di dalam 2 cm kertas graf kita. Baik, kita teruskan. Cikgu cepat sangat ke? Tak apa ya. Tengah tenam, kena cepat sikit belajar. Ya. Ini ialah bentuk kertas graf kita yang cikgu kata tadi. Terus letakkan tajuk dahulu. Terus letak tajuk. Lakar jadual, ambil kertas graf, terus buat tajuk serentak. Ya? Baik. Dan seterusnya, butiran perkara nanti kita akan buat konsep L tadi sudah ada di sini. L. Anak pelajar buat L dulu. Tapi anak panah ni jangan buat dulu. Letak dulu L. Di sini. L. Ya. Ini perkara-perkara yang perlu diberikan tumpuan. Ya. Petunjuk nanti di bawah. Selari dengan Pak CY. Dan di akhir sekali ialah sumber. Salin daripada soalan. Soalan titik, anak pelajar titik. Soalan koma, anak pelajar koma. Bagi lengkap seperti di dalam soalan. Ya, ini bentuk kertas graf kita. Tajuk dah boleh tulis dah. Ya, tajuk para pelajar dah boleh tulis dah dekat kertas graf, di atas kertas graf lah ya. Baik. Sekarang soalan perbincangan kita. Ya, soalan perbincangan kita pada hari ini, ya. Lihat di sini. Cikgu dah bagi soalan tadi dah. Kita tulis dah tajuk. Sekarang kita lihat bersama-sama. Ya. Mengapa cikgu warnakan beberapa sektor tersebut? Ya. Seterusnya cikgu baca bersama-sama. Cikgu pasti para pelajar juga mempunyai soalan ini kerana modul ini telah diedarkan sebelum cuti PKP. Baik ya. Perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia dalam tempoh 3 tahun iaitu 2010, 11, 12 telah menurun. Terdapat 4 sektor dalam perbelanjaan berkenaan iaitu keselamatan, ya, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi dan pentadbiran awam. Semua yang disebut di situ anak pelajar terus tulis di sini keselamatan. Ya, yang seterusnya tulis perkhidmatan sosial. Dan juga seterusnya perkhidmatan ekonomi dan pentadbiran awam. Okay. Tidak semua soalan sama seperti ini. Beruntung calon. Kadang-kadang soalan itu letakkan sektor ataupun petunjuk itu awal. Ada yang perlu cari di tengah dan sebagainya. Sekejap lagi kita akan isi setiap ruangan ini serentak. Baik ya. Baik. Seterusnya, para pelajar, kita lihat perenggan yang penting. Pada tahun 2010, perbelanjaan sektor keselamatan, cikgu dah tulis, anak pelajar isi saja. Ya, 2010, ya, RM3970 juta daripada perbelanjaan sebanyak 5279. Para pelajar ambil 3970, ya, letakkan pada tahun 2010, baca cepat ya, 5 minit boleh siap. Kalau betul-betul kita fokus tumpu kepada perkataan ini. Baik, seterusnya pada tahun berikutnya, maksudnya 2011, perbelanjaan sektor ini berjumlah 4373 juta. Ambil terus letak, ya, dan bertambah sebanyak, fokus tumpu kepada perkataan, bertambah sebanyak RM10 juta pada tahun 2012. Maka 4373 tambah 10, anak pelajar tambah 4383. Habis untuk keselamatan, ya. 3970, okey, 4373, 4383. Tak sampai pun seminit, ya. Satu perenggan. Yang kedua, perbelanjaan sektor perkhidmatan sosial yang merujuk kepada pendidikan dan latihan. Ini adalah semua contoh, ya, perkhidmatan sosial sentiasa menurun. Para pelajar, ya, teruskan baca. Bagi sektor perkhidmatan sosial tersebut hampir lengkap adanya langkah penjimatan
oleh pihak kerajaan. Pada tahun 2010, ambil benda yang penting. Pada tahun 2010, jumlah perbelanjaan sebanyak 20784. So, letakkan 20784. Letakkan terus, ya. Jumlah perbelanjaan dalam sektor ini menurun, ya. Fokus tumpu pada perkataan menurun dalam tempoh 2 tahun berikutnya. Dia bagi itu bermakna 2 tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah perbelanjaan sebanyak, ya, dia kata di sini 13623. Maksudnya 2012. 13623. Ya, dapat? Baik. Iaitu berkurang sebanyak. Maksudnya jumlah ini berkurang. Berkurang sebanyak 2151 juta dari tahun sebelumnya. Apa yang perlu kita buat? Pelajar di sini, kita perlu tambah. Ya. Maksudnya 13623 tambah 2151. Anak pelajar akan dapat 15774. Ya. Maksudnya dah dapat data di situ. Lengkap. Yang seterusnya kita baca lagi. Trend perbelanjaan sektor perkhidmatan ekonomi, kita dah ada di situ. Okey, berbeza jika dibandingkan dengan sektor perkhidmatan sosial. Cikgu baca cepat di sini, ya, anak pelajar telah meningkat. Okey, cikgu cari dekat data penting saja. Pada tahun 2010, jumlah perbelanjaannya ialah sebanyak cikgu dah kata tadi, ambil sebanyak 26121. 26121. Para pelajar isi terus. Tak sampai 5 minit boleh siap, ya. Ia meningkat sebanyak 2080 pada tahun berikutnya. So tambah ya, jadi berapa? Ya, jadi berapa bila kita tambah? 28201. Okey. Baik, ya. Para pelajar, pada tahun 2012, jumlah perbelanjaan ini meningkat lagi sebanyak 1618 juta kepada, bila baca, ambil terus kepada 29819. 29819. Sudah hampir lengkap, ya. Dan seterusnya, cuba tak baca dah, habis dari situ dah lengkap data. Sektor terakhir dalam perbelanjaan pembangunan pentadbiran awam. Ya, perbelanjaan dalam sektor ini paling sedikit berbanding dengan perbelanjaan dalam sektor pembangunan yang lain dalam tempoh 3 tahun berkenaan. Okey, pada tahun 2011 adalah paling sedikit, cikgu skip, ya, iaitu 957. Ya, ambil dulu yang dia bagi. 957. Ya, 957. Baik. Jumlah ini berkurang sebanyak 960 juta berbanding tahun sebelumnya. Berkurang bermakna di sini perlu ditambah. Maka tahun sebelumnya ialah kita tambah 1917. Ya. Baik, dan seterusnya, walau bagaimanapun perbelanjaan sektor ini telah bertambah sebanyak 467 juta pada tahun berikutnya. Jadi kita tambah pula, ya. Jadi 1424. Lengkap, ya, para pelajar. Sekejap saja, tak sampai pun 5 minit. Maka sumber ada di bawah. Para pelajar salin terus sumber di sudut yang telah cikgu sediakan di sini. Tak payah tulis perkataan sumber, salin terus saja apa yang terdapat di dalam soalan. Boleh? Para pelajar? Baik. Sekarang, kita dah tulis tajuk dalam kertas graf. Kita nak melakarkan. Okay, kita nak melukis terus. Maka, teknik untuk melukis para pelajar di sini. Siap? Tajuk. Lengkap? Ya? Ini jadual kita yang sama tak data dengan sama data, ya, yang cikgu bagi. Ya. Baik. Lengkap jadual. Baik. Sekarang kita nak melukis, kita mesti tentukan skala untuk kita melukis di atas kertas graf. Bagaimana kita nak menentukan skala, anak pelajar? Lihat daripada semua data dalam jadual yang cikgu beri, manakah perbelanjaan yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling banyak.
Ya. Yang ini. Jadi anak pelajar bagi yang lemah bulatkan ataupun highlightkan, tidak ada masalah. Pelajar yang pandai tak ada masalah, ya. Ini cuba yang sederhana ataupun yang agak lemah. Bulatkan. Bagaimana? Ambil nilai yang paling tinggi atau paling banyak tadi, para pelajar bahagikan dengan 10. Ya, bahagikan dengan 10. Semua data selepas ni yang mana banyak ambil bahagi dengan 10, ya, supaya kita tidak menggunakan kalkulator dengan kerap. Ya, jadi kita tukar titik perpuluhan sahaja. Ya, kita tukar titik perpuluhan, maka kita bahagi dengan 10, kita dapat 2981.9. Maka data ini perlu dibundarkan. Nah, pelajar, bagi memudahkan kita untuk melukis di atas kertas graf, maka kita bundarkan kepada 3000. Maka skala calon ialah 1 cm sama dengan RM30 juta. Kemudian calon plotkan di atas kertas graf seperti berikut. Ya, baik para pelajar, kita dah siap. Jadual pun dah lengkap. Ya. Sekarang di atas kertas graf. Di atas graf, calon dah tulis 2 cm, di atas sudah tulis tajuk. Ya, dia ada baki lagi. Terus konsep yang cikgu ceritakan tadi, inilah konsep L. Di bawah ni, atas graf, tinggal 7 cm atau 6 cm. Untuk apa? Nanti kita akan buat petunjuk. Ya. Di sini kita nak buat apa nanti? Kita nak labelkan butiran. Apakah butiran? Ambil balik dekat sini, ya, dekat perbelanjaan tadi, perbelanjaan. Pembangunan. Okey. RM juta, bagi lengkap. Di sini, ya. Sekarang kita ada tahun. Calon nak tulis tahun di sini pun tak apa. Cikgu padam. Calon nak tulis di tengah-tengah ni pun tak apa. Sekiranya ruang di sini tidak mencukupi, tulis di sini. Maka di bawah ni, para pelajar kira 2, 4, 6, 8 cm, buat kurungan, terus tulis semua. Ya, baik. Menentukan skala dan seterusnya kita akan dapat graf seperti ini. Ya, para pelajar, graf seperti ini. Okey, tadi BTT atau TTB, maksudnya semua lengkap. Ya, pelajar ni dia nak selamatkan diri, maksud dia letakkan seperti mana yang terdapat di dalam soalan. Ya, di sini ada perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia. Okey, RM juta. Para pelajar di sini kalau confuse, biar lebih tak apa, tulis, jangan kurang. Ya, di sini 2 cm untuk kita labelkan, okey, data skala kita. Yang seterusnya, jangan label di sini, ya. Label di sini. Okey, baik. Dan seterusnya, kita di sini adalah tahun, di sini pun boleh, tulis di tengah ni pun boleh, petunjuk. Maka di sini sumber kira 2, 4, 6, 8. Ya, buat kurungan, salin terus apa yang terdapat di dalam soalan. Ya, di sini pelajar ini menggunakan highlight, tetapi para pelajar boleh juga menggunakan pensel warna. Bergantunglah kepada kebijaksanaan calon, sebab peringkat STPM, calon sudah boleh membuat pertimbangan yang wajar. Yang mana anak-anak pelajar rasa lebih senang, gunalah. Tidak ada masalah, ya, anak pelajar. Jadi senang bagi anak pelajar. Dan graf ini juga akan dapat begini. Ya, markah penuh, kekemasan sama ada 1 atau 2 itu bergantung kepada calon itu mewarna, melorek ataupun meletakkan abjad. Baik. Dan calon juga boleh lukis graf garis compound. Graf garis compound. Tetapi mengapa ini di sini, ya, para pelajar, mengapa graf garis kita tidak dapat markah seperti graf bar? Ya, di sini ada sedikit tips untuk yang akan datang nanti, cikgu akan ajar lagi bagaimana nak membezakan antara graf garis compound dengan graf bar compound. Boleh lukis graf garis tetapi markah dia agak rendah sedikit. Kenapa? Sebab biasanya
soalan bagi graf garis tahunnya lebih banyak. Banyak tu maksudnya bukanlah sampai 10 ke berapa? 4, 5, 6. Ya, sebab tahun yang sedikit dan tidak ada perkataan-perkataan tertentu di dalam soalan yang boleh melukis yang boleh membenarkan kita melukis graf garis, ya para pelajar. Okey, ini kalau digunakan komputer, ya. Beginilah. Okey. Baik. Cikgu sambung sedikit bagi membezakan antara graf bar dengan graf garis. Ya, sebab dia dalam peperiksaan tidak ada graf yang khusus. Anak-anak pelajar kena faham kata kunci. Ya, baik. Sekarang kita lihat pula contoh kata kunci bagi graf garis compound. Antaranya ialah arah aliran, pola, dan cikgu merahkan pola dan juga perubahan. Disebabkan oleh pola, boleh juga kita lukis graf bar. Ya, kalau komponen perubahan pun boleh juga kita lukiskan graf bar. Ya, pergerakan turun naik, pasang surut, kadar perubahan, indeks, trend aliran, kadar pertumbuhan imbangan dagangan, unjuran, perubahan, saham, komposit, bursa saham, kebanyakan kita tunjuk menggunakan graf garis, ya, iaitu selepas perkataan menunjukkan bilangan untuk beberapa tahun. Biasanya graf garis ada 4 tahun atau lebih sesuai kita lukis graf garis. Ya, dalam situasi tadi kita bagi juga markah untuk graf garis sebab kurang sesuai. Baik. Selalunya graf garis banyak tahun yang diberikan, pemboleh ubahnya selalunya banyak. Okey, melibatkan tahun tempoh yang panjang, biasanya 4 tahun atau lebih. Ada kaitan dengan pasaran saham, kita mesti gunakan graf garis. Baik, para pelajar, pada hari ini cikgu berikan 2 tumpuan iaitu graf bar compound dan juga graf garis compound. Ini antara beberapa contoh, ya, beberapa contoh soalan graf garis, ya. Okey, satu soalan perbincangan yang terakhir, cikgu pasti ada modul pada anak pelajar. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Cikgu tinggalkan persoalan ini. Cikgu pasti anak-anak pelajar boleh mengikuti yang pertama, berikan fokus tumpu kepada kata kunci. Kemudian fokus tumpu kepada perkataan-perkataan penting untuk anak-anak menulis tajuk bagi soalan perbincangan ini terlebih dahulu dan bolehlah dibincangkan bersama-sama dengan rakan-rakan melalui grup WhatsApp, Telegram, Google Classroom bersama guru dan sebagainya. Cikgu berharap perkongsian ilmu pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak pelajar semua sepanjang cuti PKP ini dan seterusnya sekiranya terdapat sebarang kekhilafan sepanjang cikgu berkuliah pada hari ini iaitu pengajian am semester 2 bahagian B linear kepada bukan linear, cikgu mohon maaf. Sesungguhnya sinar Ramadan ini memberikan kekuatan untuk kita bersama-sama, ya, belajar bersungguh-sungguh kerana ilmu yang ada dalam jiwa kita pasti bersinar dan harus ditebarkan. Ya, akhir kata cikgu ucapkan selamat menjalani ibadah puasa, ya, dan ingat selalu pesan cikgu, ya, belajar pada usia muda ibarat mengukir di atas batu. Belajar di usia tua ibarat mengukir di atas air. Akhir kata, sama-samalah kita duduk di rumah. Ya, hashtag kita jaga kita. Ya, terima kasih kepada barisan hadapan yang sentiasa berjuang untuk kita terus melawan. Kita mesti menang. Hashtag duduk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami
wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.